Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ramai masuk tepat jam 10. Cubaan mikrofon. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul, boleh kita test mikrofon sebelum kelas kita mulakan? Boleh jelas suara saya, Ustaz ya? Okey, jelas Ustaz. Suara kami jelas Ustaz? Tadi si jelas Ustaz, tok baru dengar suara kita Ustaz. Okey. Yalah, masalah banyak device tu, lalu setting pun banyak kelang kabut. Sedang jadi kami pun masih berlatih dalam kelas online tu. Jadi sama-sama kita biasakan diri. Alhamdulillah ada join. Okey. Jadi kami rasa saya dah semua sebelum kelas tak terima lah. Siapa yang boleh buka mikrofon kelak bila kita jemput untuk buka mikrofon, baru kita jemput untuk buka mikrofon lah. Tapi sebelum sementara pembimbing kita gitu yang berkongsi ilmu kita, kami mau kerjasama kita tutup mikrofon lah. Tapi kalau ada soalan, ada komen nak diutarakan, boleh guna ruangan chat. Bagi siapa yang pertama kali guna Google Meet di situ, okey. Di situ kami mohon izin guna bahasa Sarawak, kita orang Sarawak. Jadi kalau ada yang Semenanjung, minta maaf sekali lagi. Mungkin ada yang Semenanjung. Okay, jadi dekat kalau guna komputer, kita ada hujung kanan bawah tu ada butang chat with everyone. Dekat situ sebelah activities, di sebelah butang antara activities ni kita boleh kita boleh berchat lah. Okay, jadi sebagai testing aja, Alhamdulillah ada SGS sekian lebih. Alhamdulillah ada SGS join bersama. Waalaikumsalam. Jadi kita boleh manfaatkan ruangan chat untuk berkomen atau soal jawab. Dan insyaAllah saya sebagai moderator akan cuba pantau ruangan chat. Kalau Ustaz Syahrul kita terlepas pandang, nanti saya tolong ingatkan lah kalau ada soalan-soalan daripada ruangan chat, insyaAllah. Jadi InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi dalam masa 2 minit. Kita mohon izin lah. Mungkin rakan-rakan kita masih berusaha untuk masuk dalam kelas. Jadi elok kiranya lebih aula kita ikut kelas daripada awal lah. Nanti sesat ikut hujung-hujung, nanti takut sesat. Alhamdulillah. Rina kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Puan Raba'ah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dua daripada lagi. Subhanallah. Hari ini kita teruskan lagi sesi perjumpaan kelima kita tentang ciri asas kefahaman Islam, insyaAllah. Jadi Allah ada lagi yang masuk ke? Sebab saya kena check dulu sekejap. InsyaAllah kita mulakan setelah 5 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua yang bersama kita pagi ini. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT. Tiada yang kebetulan, tiada yang yang semua jadi. Dalam pertemuan kita pada pagi ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama pagi ini untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah, sebagaimana yang kita dijanjikan pada hari ini, kita sambung siri asas kefahaman Islam dalam kita mendalami, mendekati untuk para mu'alaf, mendekati menjadi seorang Muslim yang baik, insyaAllah. Jadi kerana Allah, bagi yang pertama join kita, ini dah perjumpaan kelima.
Alhamdulillah perjumpaan yang kelima. Dan pembimbing utama kita kami perkenalkan sekali saudara Muhammad Syahrul bin Ustaz Muhammad Syahrul Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahrul bin Muhammad Saufi. Beliau walaupun masih muda, belum lagi PT series belum lagi PT series, tapi insyaAllah belajarnya jauh, belajarnya ada ini dapat berkongsi ilmu dengan kita. Jadi dengan Allah beliau juga sering bersiaran di radio setiap hari Isnin dengan radio Miri FM. Miri FM, insyaAllah besar radio tempatan yang mana kita dapat ikuti siaran beliau lah. Beliau berkongsi pengalaman di radio setiap minggu, insyaAllah. Jadi subhanallah. Okay. Saudara Betty, alhamdulillah. Ini bakal saudara baru kita, alhamdulillah. Saudara Betty, insyaAllah Muhammad Yusuf nama Islamnya nanti, insyaAllah nanti di penghujung kelas, harap dapat ikut kelas kita sampai penghujung. Dan nanti ada seorang lagi untuk makluman semua. Hari ini alhamdulillah Allah pilih lagi sekali, jadi yang kebetulan Allah pilih sekali dua orang hamba Allah, dua orang manusia, Allah kembalikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada Islam. Jadi alhamdulillah saudara Betty dan saudari Melissa, nanti saudari Melissa belum dapat masuk mungkin sebab beliau bertugas masih bekerja di Hotel Merit. Jadi hari ini nanti beliau insyaAllah siaran daripada tempat kerja di hujung kelas. Jadi apapun pengenalan untuk perkongsian hari ini kita akan sedikit sebanyak mendalami sambung daripada siri keempat. Okay, saudara Betty kami mohon untuk mute untuk awal talk kita masih perlu buka mikrofon. Dekat hujung kelak kami perlukan kita buka mikrofon jadi kami mohon izin untuk mute sementara kita dengar perkongsian daripada Ustaz lagi belajar tentang Islam. Jadi alhamdulillah, subhanallah, jadi pakai songkok selengkap songkok, subhanallah. Jadi kerana Allah, saudara Betty dan rakan-rakan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sambung. Minggu lepas kita ada adakan Hidayah Gathering. Jadi kami mohon untuk semua ikut dalam waktu yang sama sampai tengah hari. Jadi kita ikut adakan Hidayah Gathering-nya. Siapa yang ada ikut, alhamdulillah. Jadi untuk minggu ini kita sambung siri kefahaman Islam kita, siri asas kefahaman Islam kita tentang solat. Solat. Jadi kalau 2 minggu yang lalu kita dah pergi secara ringkas pengertian solat. Pengertian apa maksud solat, sembahyang maksudnya. Kalau dalam bahasa Melayu sembahyang, tapi tak lengkap. Yang sebaiknya kita nama sembahyang Maha Esa, tu baru lengkap. Yang apa? Jadi yang yin dan yang, tu bahaya. Yin dan yang. Jadi sembahyang Maha Esa. Dalam bahasa orang yang sebagai muslim itu solat. Solat. Orang korek dia je salah. Bukannya buat salah. Tapi dalam bahasa Arab tu solah. Jadi Allah, hari ini kita akan masuk kepada tata cara solat. Apa yang rukun, apa yang wajib, apa yang mengesahkan solat kita, apa yang membatalkan solat kita. Jadi insyaAllah ini akan dikupas oleh pembimbing kita, saudara Ustaz Muhammad Syahrul Muhammad Saufi. Jadi kalau semua okey, kami mohon izin untuk kita teruskan kelas kita. Tapi sebelumnya kami cek semua yang bersama kita secara talian. Alhamdulillah Allah pilih bila mana baru depan ni, insyaAllah kata Ustaz Syahrul sebelum ni dalam salah satu majlis ilmunya di masjid, inilah hospital kita yang kita nak merawat hati kita, nak membetulkan. Mungkin dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam sembahyang kita ada yang tak betul, ini datang kepada majlis ilmu untuk merawat rohani kita, jiwa kita. Kalau nak, mungkin kalau sakit fizikal tu kita makan ubat. Kalau nak sakit yang perbuatan ni macam mana? Dengan majlis insyaAllah. Jadi kalau semua sudah bersedia, saya mohon kalau pandai type dalam ruangan mesej, kita type sedia. Sedia. Kita akan teruskan. Okay. Jadi jangan lupa buat catatan masing-masing, sebab kalau kita tak mencatat, tak termaktub lagi ilmu tu. Jadi kalau sebaik-baiknya kita boleh dengar,
kita boleh lihat, tapi sebaik-baiknya tambah lagi dengan menulis, insyaAllah. Jadi kerana Allah tak nak mengambil masa yang lebih panjang, saya dah ambil 10 minit daripada Ustaz Syarul. Jadi kita akan terus kelaskan ini, insyaAllah kalau habis awal kita akan mulakan syahadah awal lah, syahadah awal untuk saudara Betty dan saudari Melissa tadi. Jadi Ustaz Muhammad Syarul, kalau sudah bersedia, kami mohon izin, kita akan gunakan untuk makluman semua juga, kelas siri asas kefahaman Islam kita ni gunakan modul daripada JAKIM, modul daripada Jabatan Agama Islam Kemajuan Malaysia, yang mana Jabatan Agama Islam Sarawak, kalau bila mana kita laksanakan khusus induksi, khusus induksi untuk mualaf, ada 2 kursus, khusus induksi mualaf, ini pengenalan kepada Islam, dan khusus lanjutan, saudara baru, khusus lanjutan, kita akan gunakan slide-slide yang kita paparkan ni lah. Jadi kalau ikut jadual asal, kita ada 8 perjumpaan sampai habis bulan Julai ni lah sepatutnya. Tapi walaupun demikian, sekarang ni nampak saya macam untuk solat sahaja dah ada, kita gunakan 2 sesi. Jadi kalau siapa yang ada tengok jadual asal, sekarang ni jadual kita dah berubah lah. Cuma ikut saja setiap Sabtu, insyaAllah setiap Sabtu kita akan ada majlis ilmu sebegini. Dan kalau dah habis nanti kita akan ulang lagi untuk kumpulan-kumpulan baru. Siapa yang nak ikut ulangan, nak tanya lagi dengan Ustaz, ni ambil peluang ni secara percuma kita adakan. Tapi kalau siapa-siapa nak menyumbang, kita ada share dalam iklan tadi, dahsedekah.com, boleh menyumbang kepada pembangunan mualaf-mualaf seluruh Malaysia. Siapa ada rezeki lebih boleh bagi, insyaAllah kita boleh anjurkan banyak lagi majlis ilmu macam ni lah. Jadi kerana Allah, tanpa mengambil masa yang lebih panjang, minta maaf sekali-sekali Ustaz, 12 minit lah, 12 minit, 10-12, kami minta persilakan Ustaz Muhammad Syarul bin Muhammad Salsi untuk bersama-sama kita dalam membimbing solat ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah kami akan kontrol slide untuk beliau. Tafadhal masykuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wa du'anil huda wa dalalatal ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat seperjuangan saya dalam dunia dakwah, iaitu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Syariman, salah seorang pegawai di Jabatan Agama Islam. Terima kasih di atas mukaddimah yang telah diberikan baru-baru ini. Alhamdulillah, mukaddimah yang memberikan kita semangat, mukaddimah yang memberikan kita lebih lagi ingin belajar di dalam ilmu fardu ain ini, insyaAllah. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada yang daripada USK, daripada Marudi dan daripada mana sahaja pun. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana hari ini kita bersama-sama bertemu di dalam alam maya, iaitu dalam kelas online kita. Ini merupakan salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, walaupun kita tidak bersua empat mata di depan secara berdepan, tetapi Allah temukan kita di dalam media online ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas rezeki yang kita telah perolehi ini. Jangan pernah putus semangat, jangan pernah jemu untuk kita menuntut ilmu, agar masa depan kita lebih cemerlang, lebih gemilang, dan agar masa depan kita lebih senang. Kerana dengan ilmu yang kita miliki itu, ia akan mempermudahkan dalam urusan kehidupan seharian kita. Kita ada ilmu dalam ibadah, maka ibadah kita itu akan menjadi sempurna tanpa ada kepincangan. Kita ada ilmu dalam pengurusan pekerjaan,
insya Allah pekerjaan kita itu akan mudah tanpa membebankan kita. Semuanya bergantung kepada ilmu seseorang. Sebab itu Rasulullah kata, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa nak dunia, siapa nak berjaya dunia, siapa nak senang dunia, siapa nak bahagia dunia, kena ada ilmu pada dia. Man arada al akhirah, kata Rasulullah. Siapa yang nak akhirat, berjaya akhirat, senang akhirat, bahagia akhirat, fa alaihi bil ilm. Maka hendaklah ke atas dirinya itu dengan ilmu. Dan yang ketiga Rasulullah bersabda, man aradahuma, siapa nak dua-dua, senang akhirat, senang dunia, seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak kita ini di dunia baik, di akhirat baik, fa alaihi bil ilm. Maka ke atas dia perlu dengan ilmu. Sebab itu orang-orang Melayu pernah berpantun, pagi hari menanam tebu, tebunya ditanam di tanah lapang. Mari semangat kita menuntut ilmu agar masa depan lebih gemilang. Ilmu dan harta adalah suatu perkataan yang berbeza dan suatu benda yang berbeza. Harta kalau dituntut, suatu hari ia akan habis. Sebanyak mana pun kita mengumpulnya, suatu hari ia akan habis. Kalau tidak harta yang habis, kita yang kehabisan. Apa yang habis pada diri kita? Umur kita. Umur kita akan habis, harta pun meninggalkan kita, lalu diwariskan kepada orang-orang lain. Manakala ilmu kalau dituntut, tidak pernah habis-habisnya. Bahkan kalau dicurahkan, tidak pernah habis-habisnya. Itulah mukjizat, itulah keramat ilmu. Itulah peliknya ilmu. Dituntut tidak habis, dicurahkan makin bertambah. Sebab itu, ilmu ini akan mengikuti kita, sehinggalah kita ke liang lahat suatu hari nanti. Orang Melayu pernah berkata, tinta hitam untuk menulis, pensil warna untuk melukis. Ilmu itu tak pernah habis, turun-temurun ke ahli waris. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang mencintai ilmu sepanjang zaman, insya-Allah. Dan hari ini seperti yang telah dijanjikan, kita akan bersama-sama di dalam kelas asas fardu ain. Ya. Ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah tidak semua wajib belajar tentang dia. Sebagai contoh, dalam sebuah kampung ada seorang mempelajari ilmu fardu kifayah. Maka tidak wajib seluruh kampung itu untuk mempelajarinya dan terlepaslah tanggungjawab tadi. Apa contoh ilmu fardu kifayah? Menjadi dokter. Tidak wajib semua menjadi dokter. Tidak wajib. Kalau kita semua dokter, siapa nak uruskan jalan raya? Siapa nak uruskan lampu-lampu jalan dan sebagainya? Maka kalau ada orang belajar ilmu dokter, tak apa, kita tak wajib belajar itu. Mungkin kita boleh jadi
Tapi kalau solat wajib ditinggalkan dengan sengaja, maka berdosa. Solat wajib ini adalah solat yang wajib dikerjakan, tak boleh tidak. Ada 5 solat wajib dalam sehari semalam, yaitu solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 solat ini wajib untuk dikerjakan oleh kita. Manakala solat sunat banyak, sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Maka solat sunat ini tadi boleh menampung pahala pada solat wajib kita. Ada orang mengerjakan solat sunat berlebihan tapi solat wajib ditinggalkan. Tidak boleh ya. Kerana dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, perkara pertama yang akan ditanya di akhirat kelak adalah solat kita. Perkara pertama yang ditanya nanti adalah solat kita. Kalau tidak ada, maka itu akan menyebabkan semua amalan kita tertolak, terbatal. Subhanallah. Maka daripada itu kita mesti tahu dan mesti mengerjakan solat yang wajib itu. Tapi kalau nak kerjakan solat wajib, kita kena tahu apa syaratnya, apa yang membatalkannya dan sebagainya. Baik, kita beralih kepada syarat wajib. Ya, syarat ini ada 2, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Syarat wajib solat dan syarat sah solat. Kemudian kalau kita berbicara tentang rukun. Rukun ada 3. Rukun fi'li, iaitu perbuatan di dalam solat kita. Kalau tidak dikerjakan perbuatan ini, tidak sahlah solat kita. Kemudian ada rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Yang berkaitan dengan hati. Ya, kalau tidak dikerjakan perbuatan tersebut, maka tidak sahlah solat kita. Ternyata dalam solat pun ada bermain dengan hati. Apa yang hati kita perlu buat dalam solat, ya kita kena tahu. Kalau kita tak buat, nescaya solat kita itu tidak akan sah. Yang ketiga, rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Qauli ini maknanya perkataan. Perkataan apa saja yang ada di dalam solat itu yang perlu dibuat, nanti kita akan bincangkan. Ternyata dalam solat pun ada bermain dengan perkataan. Ya, kalau tidak bermain dengan 3 benda ini, ya, tidak mengerjakan 3 benda ini, maka solat kita itu ada kepincangan. Ya, sebab itu kita kena melakukan solat itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dalam syahadah ya, kita ada menyebutkan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kita mengaku dengan betul-betul dan bersungguh-sungguh, yakin dengan betul dan bersungguh tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Allah sahaja Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Kemudian kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu persuruh Allah. Kalau logik akal, maksud bersaksi ini kita melihat, kita memandang dengan mata kita. Namun bagaimana aku nak bersaksi seperti kita menyaksi siang dan malam? Kita tengok peredaran siang dan malam itu. Tapi dalam syahadah ini kita bersaksi Nabi Muhammad itu persuruh Allah. Apa yang disaksikan kita? Kita nak tengok Rasulullah 1400 tahun dah meninggalkan kita. Jadi bagaimana penyaksian kita? Walaupun Rasulullah telah tiada, dah meninggalkan 1400 tahun yang lampau, kita menyaksikan dengan mata hati kita. Maksudnya apa? Menyaksikan dengan mata hati ini ialah kita mengamalkan setiap apa suruhannya, mengamalkan setiap apa yang disampaikannya. Dan kita menyaksikan itu dengan apa? Dengan telinga kita, dengan mata hati kita. Hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita pelajari ini adalah tentang ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada 5 perkara. Ya. Ada 5 perkara. Kalau dalam kitab tu kadang-kadang dia letak sampai 6 perkara ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menghuraikan satu persatu berdasarkan kitab ya.
Saya tak biasa sangat dengan menggunakan slide. Kadang-kadang saya terkeliru. InsyaAllah saya akan baca sambil tengok slide. Poinnya sama saja. Tapi saya akan huraikan berdasarkan kitab ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syarat wajib solat. Apa itu syarat wajib solat? Syarat wajib solat adalah syarat yang mesti ada. Tak boleh tak ada. La budda. Tak boleh tidak ada. Ya, syarat wajib solat ini tak boleh tak ada. Kalau dalam 5 ini 1 je tak ada, artinya 4 saja kita buat, maka tidak wajib solat ke atas kita. Tidak wajib solat ke atas kita. Baik, apakah benda itu? Yang pertama Islam. Ya, Islam. Tidak wajib solat ke atas orang yang kafir. Sesudah kita bersyahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib kita untuk melaksanakan salat. Maka kalau kita dah Islam, kita kena solat. Kerana ke atas orang kafir itu tidak wajib solat. Yang kedua adalah, sekejap ya tuan-tuan. Yang kedua adalah berbaligh ya, baligh. Baligh ini adalah salah satu perkara yang mana kalau bagi lelaki dan perempuan itu mencapai tahap umurnya yang sebenar. Ya, kalau bagi lelaki telah terkeluar air mani di dalam tidurnya, manakala bagi perempuan iaitu datang haid ya. Maka baligh bagi seorang lelaki dan bagi seorang perempuan, maka ke atas dia wajib untuk melakukan solat. Kalau belum baligh, tidak wajib ke atas dia solat, tapi wajib kita didik dia untuk solat. Kita kena tahu benda itu. Belum wajib bagi dia solat untuk kanak-kanak yang belum baligh, tapi wajib kita didik dia untuk solat. Sehingga kan Rasulullah kata, pukullah anak kamu ketika umur dia 10 tahun, kalau dia tak nak solat. Pukul itu bukan pukul mendera, tapi pukul untuk memberi peringatan. Dalam dunia saja dah kena pukul kalau tak solat, apatah lagi kalau di akhirat kelak. Ya, yang kedua adalah baligh. Mungkin suci daripada haid dan nifas ni Ustaz Syariman ya. Saya rasa sesuai untuk diletakkan syarat sah solat. Saya rasa satu poin tak ada ni, berakal. Itu syarat wajib solat. Kalau orang tak berakal, dia tak boleh solat, Ustaz. Mungkin dia masuk dalam sempurna panca indera, Ustaz. Sempurna panca indera masih dalam tak termasuk dengan akal dia tak termasuk akal Tidak, Ustaz. Panca indera tu akal bukan panca indera. Panca indera itu adalah sesuatu yang ada pada muka kita. Seperti telinga, mata, mulut, itu panca indera. Akal itu tidak termasuk panca indera. Okay. Saya rasa suci daripada haid dan nifas. Ya. Tidak juga. Memang tak ada. Sebab kalau dalam kitab Ustaz, syarat wajib solat itu adalah berakal ya. Berakal. Waras. Ya, waras. Ya, orang gila tidak wajib solat ya. Jadi poin yang ketiga ini saya gantikan dengan berakal. Islam ya, syarat wajib solat kena ada pada dia. Kalau tak ada, tak wajib dia solat. Baru kita masuk ke syarat sah. Kalau benda ni tak ada, tak sahlah solat dia. Okey, Islam pertama, orang kafir tak wajib untuk solat. Kedua, baligh dah sampai umur, wajib dia solat. Ya. Yang ketiga, berakal. Apa makna berakal ini? Dia mempunyai kewarasan. Tidak wajib solat ke atas orang yang gila. Masalah mental. Ya. Masalah tidak waras, bercakap sorang-sorang, berteriak sorang-sorang tuan-tuan, tidak wajib ke atas dia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil na'im hatta yastayqadha, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta yaqil. Diangkat pena daripada 3 perkara, iaitu tidak ditulis hukum ke atas orang ini. Orang ini terkecuali daripada terkena hukum dosa pahala, yaitu orang yang tidur sehingga dia bangun,
Dan dari kanak-kanak sehingga dia bermimpi baligh, dan orang gila sehingga dia sedar. Ya, kalau dia gila, maka dia tak wajib solat. Allahu Akbar, saya tidak solat Ustaz, sedangkan saya waras. Ini menjadi masalah lah. Ya. Hanya orang gila saja tak wajib untuk melakukan solat. Baik. Seterusnya, suci daripada haid dan nifas. Tak apa. Suci daripada haid dan nifas. Ya. Tidak sah solat ya bagi orang yang perempuan dalam keadaan haid dan nifas sehinggalah dia suci darinya. Maksudnya kalau perempuan ya, kalau masalah perempuan, kalau dia dah datang haid ya, dalam dia datang haid tu dia tak boleh ya, dia tak boleh untuk maknanya apa? Maknanya solat lah. Kerana dia masih dalam keadaan tidak suci. Kalau dia dah habis tempoh haid tu tadi ataupun nifas, barulah dia boleh solat semula. Ya. Kemudian sempurna panca indera. Sempurna panca indera ini maknanya dia tidak buta dan pekak. Maknanya dia memiliki pendengaran dan penglihatan. Tidak wajib solat ke atas orang yang tidak memiliki pendengaran dan penglihatan. Ya, sejak dilahirkan. Ini poin yang pertama ya. Sejak dia dilahirkan. Memiliki dia tuli, kemudian dia buta sejak dia dilahirkan. Maknanya dia keluar tu dia tak nampak dah dunia, dia tak dengar dah orang bercakap dengan dia. Jadi susah kita nak ajar. Kita nak tunjuk isyarat solat, dia tak nampak. Kita nak cakap, dia tak dengar. Tapi ada perbahasan di sini, kalau dia itu buta dan tuli ketika umur dia sebagai contoh 15 tahun, kemalangan tiba-tiba buta dan tuli, masih lagi perlu untuk dia solat seperti yang dia ketahui sahaja. Contoh kan umur dia 14 tahun, umur dia 13 tahun, umur dia 12 tahun, umur dia 10 tahun, umur dia 9 tahun, dia dah belajar semua tentang solat. Macam mana cara solat dan sebagainya. Pada umur dia 15 tahun tu, dia buta, dia tuli. Tapi dia masih ingat lagi tentang pergerakan solat, macam mana wuduk dan sebagainya, maka ke atas dia masih lagi perlu untuk solat. Hanya orang buta dan tuli ketika dia lahir sahaja tidak perlu dia untuk solat. Dan seterusnya adalah sampai seruan. Maknanya ada orang mengajar dia tentang solat, ada orang mengajar dia tentang bagaimana cara yang sempurna untuk solat dan sebagainya. Jadi Ustaz, maafkan saya Ustaz ya. Poin ini dah betul Ustaz. Poin ini dah betul. Ya, suci daripada haid dan nifas itu wajib solat. Cuma satu poin je lupa Ustaz, berakal. Berakal. Boleh ditambahkan ya? Dia kena 6 Ustaz. 6 syarat wajib solat ya kalau mengikut dalam kitab mazhab Syafi'i. Ada 6. Baik. Kemudian itu untuk syarat wajib solat. Rasanya semua faham ya tentang syarat wajib solat ini. Kemudian baru ada nak soal ke? Untuk ni syarat wajib tadi. Okay, saya balikkan slide ya. Dia nak tanya soalan mungkin. Okay, kalau sama ada dia pekak atau dia salah satu pekak atau bisu, pekak atau buta, pekak atau buta, masih wajib solat lah. Kita masih dapat mengajar. Okay, ada soalan? Tak ada soalan daripada mungkin yang biasa ikut kelas kita, saudara Rina. Okay. Baru syahadah bulan Ramadan yang lepas, alhamdulillah syahadah online juga. Bukan syahadah online, berkongsilah tentang syahadah beliau. Jadi secara online. Jadi kalau tak ada soalan ya. Kalau ada soalan dalam ruangan chat boleh manfaatkan. Alhamdulillah pagi ni kita ada pengurusi Masjid Wujud pun ada bersama kita. Alhamdulillah mungkin nak tengok, nak perluas program-program kita ni. Subhanallah. Dia ada bersama kita, ada pengurusi USK pun ada bersama kita hari ni. Jadi Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada soalan, Kalau tak ada soalan, okey Ustaz, kita silakan untuk syarah sah pula. Okey, baik. Kalau dah sempurna syarat wajib, maka barulah kita masuk syarat sah. Kalau dalam syarat wajib tadi salah satu tak ada,
maka tak sahlah solat kita. Kalau lepas syarat wajib tadi, 6 perkara tu ada pada kita, maka masuklah kita kepada syarat sah solat. Apa syarat untuk solat kita itu menjadi sah? Kalau syarat ini tak ada salah satunya saja, maka sudah pasti sah itu lawannya tidak sah, maka tidak sahlah ke atas diri kita solat. Ya, maka ada 5 syarat sah untuk solat. Yang pertama adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci ini maksudnya bersih, ya, bersih daripada apa? Hadas kecil dan hadas besar. Jadi jika seseorang yang berhadas kecil mahu mengerjakan solat, dia mestilah berwuduk dulu. Hadas kecil ini adalah dibersihkan melalui wuduk kita. Manakala hadas besar adalah perlu dibersihkan melalui mandi kita, iaitu mandi wajib. Ya. Kalau dia berhadas besar, dia mesti mandi wajib. Apa maksud hadas kecil? Adapun yang dimaksudkan dengan hadas kecil, seperti apa? Kencing, ya. Setelah kita kencing, kita solat terus tak boleh. Kita kena wuduk dulu. Kerana wuduk itu merupakan kunci kepada solat. Solat itu apa? Kunci kepada syurga. Ya. Tak boleh solat kalau tak ada wuduk. Tak boleh masuk syurga kalau tak solat. Maka kalau kita nak menghilangkan hadas kecil itu perlu dengan wuduk. Apa hadas kecil? Seperti kencing, ya. Yang keluarlah sesuatu yang keluar daripada kemaluan depan kita dan kemaluan belakang kita, ya, dan lain-lain lagi, ya, yang boleh menyebabkan kita wajib wuduk. Manakala hadas besar, apa itu hadas besar? Seperti jima, ya, bersetubuh antara suami isteri, keluar mani, ya, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, paksa ataupun sukarela, wajib untuk dia mandi hadas, ya. Kemudian haid, ya, melahirkan nifas, ya, dan sebagainya. Sebab itu Allah berfirman dalam sebuah surah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan salat jika kamu dalam keadaan mabuk hingga menyedari apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu kerjakan solat jika dalam keadaan berjunub, iaitu berhadas besar. Tak boleh, ya, Allah larang kita. Kamu berjunub, kamu kena mandi hadas dulu. Baru kamu boleh solat, ya, kecuali sekadar melalui tempat solat sahaja sebelum kamu mandi. Itu yang pertama, kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya. Ustaz, semalam saya mimpi, Ustaz, sampai terkeluar air mani saya, maaf cakap, ya. Saya sampai terkeluar. Macam mana saya nak solat subuh, Ustaz? Bolehkah saya solat terus dengan mengambil wuduk? Tak boleh. Kena mandi hadas dulu, baru wuduk. Kemudian barulah kita melaksanakan solat. Yang kedua, syarat sah solat adalah suci tubuh badan. Itu yang pertama. Ada 3 konsep sini. Suci, 3 konsep. Suci tubuh badan, suci pakaian, dan suci pula tempat sembahyang. Daripada apa? Daripada najis. Badan yang dimaksudkan adalah seluruh bahagian luar badan yang boleh disentuh. Termasuk bahagian dalam mulut, hidung dan mata. Kalau ada contoh, ya, najis cecak dekat kita punya tubuh badan baju ni, ada najis cecak, maka hukum salat kita tak sah kerana kita menanggung najis. Yang kedua adalah pakaian. Apa syarat pakaian nak digunakan dalam solat ini? Pakaian solat adalah semua yang digunakan ataupun dipakai semasa solat. Pakaian kita lah yang kita bawa semasa solat. Kenapa dengan pakaian ini? Pakaian ini mesti suci daripada najis dan menutup aurat. Tak boleh, ya, kita sembahyang tak pakai baju. Ya, sebagai lelaki contoh, dia tak pakai baju, dia sembahyang pergi masjid pula. Kan pelik tu orang tengok. Kemudian tak tutup aurat. Ini tidak sah, ya, kerana menampakkan aurat dia. Ya, sudah saya dah terangkan sebelum ini, ya, tentang aurat. Manakala tempat solat tadi yang ketiga, semua bahagian yang dijadikan alas solat kita.
serta tersentuh tubuh dan pakaian orang yang solat sepanjang melaksanakan solat. Sejadah kita lah artinya. Kawasan sejadah kita tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kawasan sejadah kita tu tadi, kenapa? Kena bersih. Ya, tak boleh tak bersih. Kena suci daripada apa? Najis. Sebab itu, kita kena jaga benda-benda macam ini. Kalau tidak, tidak sah solat kita. Ya. Seterusnya adalah menutup aurat dengan sempurna. Ya, saya dah jelaskan sebelum ini. Ya. Apa itu aurat? Aurat artinya kekurangan. Ya, manakala menurut istilah pula adalah bahagian yang haram dilihat. Ya. Saya ulang balik, kalau lelaki batas dia adalah bahagian antara pusat sehinggalah ke lutut. Ya, bahagian pusat hinggalah ke lutut. Manakala aurat wanita ketika solat adalah seluruh bahagian. Kecuali wajah dan kedua-dua telapak tangan. Ya. Okey, yang seterusnya adalah yakin masuk waktu. Kena yakin masuk waktu. Jika seorang mengerjakan solat tanpa mengetahui masuknya waktu solat, maka hukum solat dia tidak sah. Dia agak-agak aja. Padahal belum lagi masuk. Dia masjid dah ada, kemudian jam pun dah ada, tapi dia tak nak tengok jam. Dia main agak-agak, dah masuk dah ni, tengok dah gelap-gelap ni, macam nak maghrib. Padahal gelap sebab mendung. Itu tak boleh, ya. Tak boleh. Kena masuk waktu dulu, baru dia boleh solat. Faqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, ya. Maka dirikanlah salat itu, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian adalah menghadap kiblat, ya. Ini syarat sah salat. Tak sah salat kita kalau kita tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka wajib ke atas kita menghadap kiblat, iaitu dengan menghalangkan badan ke arah Kaabah yang terletak di Mekah Al-Mukarramah. Kita tak nampak Mekah, tapi kiblat yang telah dibuat di kawasan kita ni, itulah, ya, arah kiblat kita. Jadi syarat sah solat adalah dengan menghadap ke arah kiblat. Menghadap kiblat adalah menghadap kiblat bagaimana? Dengan dada semasa solat menjadi syarat bagi yang mampu. Hadap kiblat tu bukan muka, ya. Dada tu menghala ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Sebagai contoh, kita solat, kucing kita lalu, tiba-tiba kepala kita tu beralih sedikit sahaja. Beralih sedikit sahaja untuk memandang kucing yang lalu itu, adakah batal solat kita? Tidak batal. Kerana dada kita masih menetap. Ada orang kata, Ustaz, batal kalau kita alih muka kita walaupun sikit. Kalau macam tu, setiap orang lah batal solatnya. Kenapa? Kita beri salam tu bukankah beralih muka kita? Assalamualaikum warahmatullahi. Kan beralih muka kita tu. Tapi kalau kita beri salam tu tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kanan, dengan badan-badan sekali beralih, batal solat kita. Batal solat kita. Badan tidak boleh beralih daripada pandangan kiblat. Yang boleh beralih itu adalah wajah kita. Itu pun kena alih sikit saja. Bagi contoh, kita tertengok kucing kita bawa ikan goreng kita yang kita nak siapkan zuhur nanti, asar nanti. Tiba-tiba kita lupa nak tutup saji. Kucing kita dia bawa dengan slow motion depan kita, dia tahu kita solat. Dia kata orang solat ni sabar kan. Dia bawa ikan kita, gantung-gantung ikan kita, kita pun tengok besar mata kita sampai baca Fatihah tu tuan-tuan. Selagi dada kita tak beralih tuan-tuan, maka sah masih solat dia. Ya. Setakat ni boleh faham, ya? Ada soalan? Kalau ada soalan mungkin boleh tanyakan, insya-Allah. Ada soalan, Amar Lizam, ya. Macam mana dengan orang was-was terlalu kuat, ambil wuduk tak dapat, asyik ingat kentut memanjang kadang-kadang sehingga habis waktu solat. Contoh solat waktunya pendek macam subuh dan maghrib. Macam mana nak mengatasi masalah orang macam ni, Ustaz? Baik. Kita ni tuan-tuan, was-was terlampau tinggi. Was-was ni apa? Was-was ini tidak yakin. Okey, was-was ini adalah salah satu daripada permainan syaitan. Itu yang pertama kita kena ketahui. Maka keduanya adalah cara nak mengatasi, contoh, ya.
Kita kata kita tak basah lagi anggota wuduk kita dengan wuduk. Basuh muka macam tak lengkap je ni. Selagi mana kita nampak muka kita basah dengan air wuduk, dialah tu tuan-tuan. Tak perlu. Kita kadang-kadang was-was ni dia main dengan hati tau. Sampai kita susah sangat nak solat. Kita tak tenang. Lawan saja perbuatan-perbuatan itu yang tidak tenang. Selagi kita nampak zahir kita dah basah dengan wuduk, dialah tu. Kalau tak percaya, ambil kamera letak dekat tepi, kita ambil wuduk. Lepas tu tengok balik kamera. Oh betul, aku dah ambil semua ni. Dah cukup rukun ni. Dah solat, tak perlu lagi. Macam kurang je. Last lebur kita tuan-tuan. Basah kuyup kita semayang tuan-tuan. Alang-alang berendam kita dalam beldi kelak tuan-tuan. Okey, yang kedua, sebagai contoh ada orang was-was, ya. Dia rasa asyik kentut saja. Apa kentut tuan-tuan? Kentut ini adalah sesuatu perbuatan angin itu keluar daripada belakang. Syarat kentut ni ada dua. Yang pertama, bunyi. Kalau tak ada bunyi, dia ada rasa. Itu saja syaratnya. Tak ada ketiga, tak ada keempat. Kalau ada bunyi, kentutlah tu. Kalau tak ada bunyi, dia rasa. Ini silent killer punya cerita. Tuan-tuan, kita ambil wuduk. Kita tak rasa apa-apa pun angin dekat bahagian belakang kita keluar dan sebagainya. Tak ada masalah. Teruskan solat. Sebab bagi orang yang kentut itu, sifat orang kentut itu, dia boleh rasa angin yang keluar daripada bahagian belakang dia. Jangan katakan angin itu saja tuan-tuan. Lintasan hati saja kita boleh tahu apa yang kita kata dalam hati. Sekarang, cuba tuan-tuan cakap dalam hati. Tuan-tuan dengar tak apa yang tuan-tuan cakap dalam hati? Bagi contoh, tuan-tuan kata, lamanya ceramah ni. Bila nak habis, bagi contoh kan. Kita tak dengar tuan-tuan, tapi kita tahu apa yang kita cakap kan. Dia tak rasa dekat hati, tapi kita tahu dia cakap kan. Nampak tuan-tuan? Ini baru lintasan hati. Belum lagi angin yang keluar daripada belakang tu dia akan rasa. Maka kalau selagi kita tak rasa, selagi tak apa, maka teruskan. Ya, teruskan untuk kita melaksanakan solat tadi. Ya, jangan dilayan. Ada satu amalan tuan-tuan kalau orang yang kuat-kuat was-was ni. Sebelum kita ambil wuduk tu, bacalah ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita minta perlindungan Allah supaya kita ini tidak was-was dan sebagainya. Okey, insya-Allah ya. Mungkin kita boleh teruskan kepada rukun solat ya kalau tidak ada soalan, insya-Allah. Maaf Ustaz, ada soalan kedua Ustaz sebelumnya. Telekong wajib wajib untuk perempuan. Apa? Telekong wajib. Telekong, okey wajib, baik. Wajib tak wajib untuk pakai. Okey baik. Ada soalan daripada Nur Amira. Okey baik, terima kasih atas soalan. Alhamdulillah baik. Seperti yang saya katakan tadi bahawa menutup aurat itu adalah wajib ya, wajib. Dan kita kena tahu apa itu aurat. Aurat itu adalah bahagian yang haram dilihat. Telekung ini apa? Telekung ini bahan untuk menutup aurat kita. Dicipta khas untuk menutup aurat kita, sifatnya labuh dan boleh menutup aurat kita. Maka telekung ini bukan syarat wajib untuk kita solat ya. Kalau baju kita itu labuh besar, macam telekung juga, boleh menutup keseluruhan tubuh badan kita tanpa melihat, ya, tanpa memperlihatkan bentuk tubuh badan kita, maka solat kita masih sah. Walaupun tak pakai telekung, tapi baju kita tadi, kita dengan lengkap stokinnya, ya, dengan lengkap baju jubahnya bagi perempuan, ya, tutup semua aurat, cuma nampak muka saja. Tidak nampak ya dekat, kan ada telekung labuh ya Ustaz nah, jenis telekung labuh ya, bukan telekung yang pendek nampak bonggol unta ya. Bukan. Dia pakai telekung labuh dan sebagainya, maka masih sah solat ke atas dia. Pakaian itu ya, pakaian itu cuma alat saja. Kalau jubah kita itu dah menutupi aurat, maka boleh tidak menjadi masalah. Nak solat pakai guni pun boleh. Kalau dah tak ada pakaian langsung ya. Telekung yang paling mahal yang saya tahu Ustaz, telekung Siti Khadijah tak silap saya. Mahal, Masya Allah. Boleh hadiah. Kahwin mula-mula dulu, hantar-hantaran pakai ya lah Ustaz.
Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Dari butik di Kuching lah. Ke dari KL langsung. Dari KL Ustaz, dari Oh, KL. Masya Allah, Masya Allah. Kuching ada aja yang pembutik di Koperasi Ya, Islam Kuching. Jadi ya. okey ya. Jadi memang banyak perbahasan dalam setiap tu tadi macam menutup aurat sempurna tadi bagi perempuan memang pakai telekung tadi membantu untuk menutup aurat sempurna. Tapi ada setengah telekung yang kain lycra tadi ya. Kain lycra. Siapa yang tahu kain lycra yang masih nampak bentuk masih nampak bentuk yang bahaya sikit bentuk-bentuk masih kita sit tutup aurat yang sempurna. Jadi ada pembahasan boleh belajar kemudian kita belajar macam ni nak menutup aurat sempurna. Sama juga tadi tentang was-was apa semua, hadap kiblat apa semua, tentu dalam perahu. Macam ni nak semayang dalam perahu pusing-pusing sekejap. Jadi itu ada pembahasannya. Kita kena usaha untuk menghadap kiblat. Usahakanlah. Kalau dah usaha awalnya dah diusahakan perahu pusing dah, Allah Alam. Jadi itu banyak lagi pembahasan, yakin masuk waktu setiap masuk waktu ataupun ada pembahasannya, jadi kena belajar lagi ya. Tapi apapun 5 syarat sah wajib tu kita syarat sah solat tu, sah tu maksudnya betul lah, betul solat kita, cara solat kita betul lah, maksudnya betul dan apa ni, sahih lah, bahasa Melayu dah disahihkan, dah pinjamkan sahih. Jadi kita kena belajar 5 tu, insyaAllah lebih lanjut. Jadi ada soalan lagi daripada kita? Memasa solat anak kacau batalkah? Okey Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih atas soalan apa tadi ya? Kalau anak kacau. Okey, kalau anak kacau ketika solat. Baik. Dalam solat, perkara yang membatalkan solat kita kena tahu. Yang pertama, langgar rukun dan syarat. Nanti kita akan belajar rukun solat. Dan syarat solat, syarat sah ini tadilah. Maknanya salah satu kita tak ikut, maka batal solat kita, itu yang pertama. Yang kedua, bercakap. Kalau anak kita kacau kita kata, jangan kacau mama semayang tu. Batal lah solat kita bercakap. Ya. Tak boleh bercakap selain daripada perbuatan solat kita. Ya, perbuatan rukun qauli kita tadi. Ya, nanti kita akan belajar tentang rukun qauli. Okey, yang pertama langgar rukun dan syarat. Yang kedua bercakap dengan sengaja. Maka batal juga. Yang ketiga, banyak bergerak lebih daripada 3 pergerakan menurut mazhab Syafi'i, batal. Ya, yang keempat, makan minum sambil kita semayang, kita tengok TV, kita pun minum cendol, minum apa, maka batal sembahyang kita. 4 perkara ini saja yang membatalkan sembahyang kita. Kalau anak kacau kita, tak membatalkan sembahyang. Sembahyanglah seperti biasa. Melainkan kita tadi bercakap-cakap dengan anak kita. Mama lagi semayang tu, jangan kacau mama. Kalau mama rotan, tak boleh lah tuan-tuan ya. Dah lah bercakap waktu tu, ketika sujud pula, tak boleh ya, tak boleh. Jadi harap terjawab soalannya. Jadi untuk sesi dalam slide ni, ini Ustaz dah sebut tadi, Ustaz Syahrul kita dah sebut, kita ada syarat wajib, kita ada syarat sah, dan kita ada syarat yang membatalkan solat. Jadi yang dalam slide ni tak ada yang batal solat, kena cari lah. Apa yang batal solat macam untuk mazhab Syafi'i kita, kalau terkentut batal juga batal wuduk kita maka batal solat. Jadi benda-benda macam ni kena belajar lagi ya. Jadi lepas ni kita masuk kepada rukun. Kalau tak ada soalan lagi untuk syarat wajib dan syarat sah, kita mohon izin. Sekarang pun dah pukul 11, kita ada masa 20 minit lagi ya, insyaAllah. 20 minit lagi, kita bagi ruang 10 minit terakhir untuk syahadah lagi ya. Jadi kita terus ya, boleh Ustaz? Ya, boleh Ustaz. Okay. Kita fikir rukun, insyaAllah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bahagian rukun solat. Saya sentuh secara asas saja ya, dah nama kita asas perdoaan ini saya sebut secara ringkas saja. Saya tidak akan membahaskan tentang khilaf-khilaf ulama ya. Tentang perbahasan-perbahasan lain, kita akan sebut tentang yang asas-asas sahaja ya, yang umum-umum saja. Baik. Rukun solat ya. Rukun itu merupakan tiang atau perkara asas dalam ibadat solat. Apa dia? Yaitu beberapa perbuatan tertentu yang bermula daripada niat dan disudahi dengan salam. Ya, jika tertinggal salah satu daripada perkara rukun yang terdiri daripada perbuatan dan ucapan ataupun bacaan yang tadi iaitu qauli, fi'li dan qalbi, maka solat yang didirikan menjadi tidak sah akibat terluput atau tertinggal, dan rukun-rukunnya adalah seperti berikut. Ya, jadi rukun-rukun ini kita kena buat. Dia merupakan tiang dalam solat. Kalau
tak dibuat, maka hukum kata salat kita tidak sah. Yang pertama adalah berdiri dengan tegak. Ya, berdiri tegak bagi yang sehat, jika sakit boleh duduk ataupun berbaring. Ya, kalau dia tak sehat, ya contoh dia tak mampu berdiri, maka bolehlah dia solat duduk. Kalau dia tak mampu duduk, ya dia dah tak larat duduk, bolehlah dia solat berbaring. Ya, kalau dia tak mampu berbaring, tak dapat baring juga, susah. Ya, memang dah coba tak dapat baring juga, las-las pakailah isyarat mata saja untuk solat. Ya, maka berdiri tegak untuk solat itu wajib bagi yang mampu. Bagi seseorang yang berhalangan pula, dia diharuskan solat sambil duduk ataupun baring dan sebagainya. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, peliharalah kamu semua salat dan salat al-wusta, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam salat kamu dengan khusyuk dan patuh. Yang kedua adalah niat. Ya, niat. Apa itu niat? Niat adalah suatu perkara yang lahir daripada hati seseorang sebelum melakukan sesuatu pekerjaan ataupun perbuatan. Atau dengan kata lain, niat itu kehendak hati yang lahir secara disengajakan. Maka yang dimaksudkan dengan niat ini apa? Yang dimaksudkan dengan niat ini adalah dalam solat, kehendak yang disengajakan yang lahir melalui hati untuk mengerjakan solat. Ya. Manakala menurut istilah, kehendak hati yang ditujukan untuk melakukan sesuatu sambil kita melakukan perbuatan itu. Ya. Apa niat kita sebagai contoh nanti solat zuhur? Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ketika kita angkat takbir itu lafaz ya, yang saya sebutkan dalam bahasa Arab itu lafaz. Waktu kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allah. Waktu kita sebut Allah sebelum huruf ra bar itu, dalam hati dah letak niat, aku solat fardu zuhur 4 rakaat. Sampai situ saja pun boleh kita baca niatnya. Kalau dalam ni kan, dalam slide kan, sengaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi rukun niat itu nanti kita sebut, aku solat fardu zuhur, ya, nyatakan fardu. Ya, aku solat fardu zuhur berapa rakaat? Nyatakan 4 rakaat. Sampai sana saja pun dah jadi, boleh, tak ada masalah. Dah Ustaz, saya tak baca lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, tak menjadi masalah. Setiap perbuatan kita ini pun memang semuanya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Hatta kita mandi wajib sekalipun, niat kita macam mana? Semua kerana Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak kerana Allah Ta'ala. Jadi kita waktu angkat takbir Allah, dalam hati kita dah sebut, ya, aku solat fardu zuhur 4 rakaat. Ya, wa akbar. Itu untuk niat. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga mengucapkan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Kalau dia buat takbiratul ihram ini cuma pergerakan saja, tanpa membaca Allahu Akbar, tidak sah solat dia. Kerana takbiratul ihram itu bukan perbuatannya, tetapi ucapan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mesti, ya, syaratnya mesti didengari dengan telinga sendiri. Kalau baca dalam hati tidak sah solat. Ya, tidak sah solat. Kena baca sekurang-kurangnya telinga kita saja yang dengar. Dan kita kena ketahui, mulai saat itu haram segala perbuatan. Haram, ya. Cakap, minum, makan, ya, bergerak 3 kali berturut-turut. Kecuali kalau amalan rukun, sunat dan zikir salat sahaja yang dibenarkan. Baca Fatihah, baca surah, doa rukuk, doa sujud, tahiyat, pergerakan sujud, pergerakan i'tidal, tamakninah dan sebagainya. Yang ke berapa dah? Yang keempat. Ya, setelah takbiratul ihram, yang keempat kena baca Fatihah rukun. Ya, membaca Fatihah. Iftitah macam mana? Iftitah macam mana?
Wajib ke tidak? Tidak wajib. Iftitah itu adalah sunat sahaja. Ya, maka kalau kita dalam solat wajib ada Fatihah. Tak ada Fatihah tidak sah salat kita. Sama ada solat sunat ataupun solat wajib. Dua-duanya wajib ada Fatihah. Okey, baik. Surah Fatihah. Semua dah tahulah kan? Ya, semua dah tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena baca bismillahirrahmanirrahim ya. Kena baca bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah. Sebab itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Fatihah. Jadi kita kena baca bismillah. Sekurang-kurangnya didengari oleh telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setiap orang Islam wajib hafal Fatihah. Tak hafal Fatihah nak solat pun tidak sah. Ya, baik. Dalam Fatihah ini dia banyak lagi perbahasan tuan-tuan. Ada syarat baca Fatihah, ya, bacaan Fatihah yang tepat. Nanti kita bincangkanlah ya. Masa pun dah pukul 11 lebih ni. Ya, ada perbahasan amin tu apa hukumnya ya, nanti kita bincangkan pada hari yang lain insya-Allah. Setelah kita baca Fatihah, ya, rukuk. Rukuk serta tamakninah, bukan rokok ya. Kita kata kita lepas baca Fatihah rukuk ya. Dikeluarnya rukuk LA gudang garam nah ustaz, rokok ustaz mau gas batang. Ya Allah, bukannya rokok ya. Rukuk, rukuk itu kita apa ti rukuk? Rukuk ini kita menundukkan ya, menundukkan badan kita sedikit. Ya, menundukkan badan kita sedikit ke hadapan. Jadi perbuatan rukuk ini ya, perbuatan rukuk ini dilakukan dengan menundukkan badan ya, sehingga kedua-dua tapak tangan dapat memegang kedua-dua lututnya. Kalaulah badan dia ketika itu tak dapat tunduk, saya dapat sakit. Ya, dah cuba-cuba saya dapat. Maka sekadar menundukkan sedikit saja badan pun sudah ya, sudah memadai. Apa arti tumak-ninah? Tumak-ninah itu berhenti sekejap. Ya, berhenti sekejap. Iaitu masa tenang sekejap. Tidak boleh solat terlampau laju ya. Kalau kita tengok dalam YouTube ada solat tarawih 20 rakaat itu 7 minit saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu tak boleh. Dia kena ada tumak-ninah. Kerana tumak-ninah itu adalah rukun solat. Apa bacaan dalam rukuk tadi? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, baca 3 kali. Ustaz saya tak hafal. Tak hafal tak ada masalah. Yang penting hafal rukuknya dan tamakninah. Tapi wajib belajar, ya, kena wajib belajar. Setelah rukuk apa? Kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal namanya, kita berhenti sekejap dengan tamakninah. Kemudian itu yang keenam ya, yang ketujuh adalah sujud. Sujud dan tamakninah. Sujud kita pun tunduk. Allahu Akbar. Setelah selesai melakukan iktidal, maka hendaklah dia sujud dengan meletakkan dahi ya, dengan meletakkan dahi dan hidung ke tempat sujud. Berhubung dengan pelaksanaan sujud dalam solat ini, ya, ingin saya nasihatkan kepada orang-orang yang mengerjakan solat agar tidak melakukan sujud sebagaimana ayam mematuk padi. Ada orang solat dia ketika sujud seperti ayam mematuk padi atau patukan burung. Apa maksudnya? Sujud tanpa menekankan dahi ke bumi atau ke tempat sujud kerana terdapat ya, kerana dia malas ke dan sebagainya, tak boleh ya. Kena letak dahi kita di tempat sujud dengan menekankan sedikit ya ke tempat sujud. Itu yang penting ya.
Dan selain dahi dan hidung, semasa sujud, selain dahi dan hidung, bahagian anggota yang diwajibkan rapat ke lantai atau bumi semasa melakukan sujud ialah dua tapak tangan. Kena lekapkan di atas tempat sujud tadi. Ya, dua lutut kena lekapkan, ya, kena tampalkan, kena letakkan di atas tempat sujud. Tak ada orang tak letak lutut dia dua-dua di atas tempat sujud. Kemudian hujung-hujung jari dua kaki, ya, itu pun ya perlu letak di tempat sujud. Nanti mungkin Ustaz Syariman boleh ya kongsikan video solat sempurna nanti insya-Allah ya. Okey, baik, yang InsyaAllah Ustaz. ke-9 tadi duduk ya, yang ke-8 duduk antara dua sujud ya, duduk antara dua sujud sambil tumakninah. Sujud tadi baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Duduk antara duduk sujud baca rabbighfirli ya warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak hafal Ustaz, panjang sangat, tak mengapa. Ya, tak mengapa, tapi wajib juga kita belajar tentang dia. Kemudian yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir ya, duduk bersimpuh seperti seorang perempuan ya, duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir ya, membaca tahiyat akhir. Membaca tasyahud akhir hukumnya adalah wajib ya, kerana termasuk dalam rukun solat ya. Kemudian yang ke-11-nya adalah apa? Ya, membaca tahiyat akhir tadi itu bacaannya. Dan yang ke-11 tadi adalah membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kena membaca salawat. Dalam mana? Dalam tahiyatnya tadi, ya, dalam tahiyat akhirnya ya. Sampai bawah kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ dah tahiyat akhir cukup. Tak menjadi masalah, sampai situ dah cukup. Setelah membaca tahiyat akhir apa? Beri salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Salam yang pertama sebelah kanan wajib. Tak buat batal. Saya tak beri salam sebelah kiri Ustaz, boleh ke tidak? Saya tergesa-gesa sebab tak tahan perut sakit. Boleh, tak menjadi masalah. Ya, tak menjadi masalah. Kemudian yang pentingnya memberi salam itu adalah pada bahagian apa? Pada bahagian sebelah kanan. Ya. Dan yang terakhir adalah tertib. Apa arti tertib? Tertib adalah perbuatan mengikut urutan. Ya, ada berapa tadi? Ada 13 ya, 13 rukun ya. Dalam 13 rukun ini kita kena ikut satu persatu. Kalau takbiratul ihram tadi yang kedua, ketiga ke keempat ikut semua. Ikut semua. Tak bolehlah sujud awal takbiratul ihram yang terakhir, tak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada soalan setakat ini? Okay, kita dari penghujung. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh buka mikrofon juga lah siapa yang nak tanya soalan. Okay. Dah habis dah. Ini yang terakhir. Jadi untuk slide untuk yang membatalkan solat tadi kita tak ada slide. Jadi Ustaz pun dah sebut, Ustaz Syahrul pun kita dah sebutkan tadi. Jadi ini tertib-tertib lah, benda-benda yang wajib dibuat dalam solat. Berapa kali buat, berapa kali sujud, berapa kali rukuk, tu kena belajar lah. Kena belajar. Tapi benda-benda ni kalau kita tak buat, jadi tak sah. Tertib tadi Ustaz dah cerita, tak ada yang mendahului ya, tak ada hujung baru angkat takbir. Tak ada awal-awal kena angkat takbir. Jadi benda macam ni lah. Jadi kalau ada soalan lagi, nanti insyaAllah, dari macam Ustaz Syahrul cakap ni, nanti dalam grup komuniti sebelum ni kita dah pernah bagi, nanti siapa yang baru masuk grup, kita ulang tayang, yang video solat macam mana ni kan, panduan untuk kita. Jadi cara semayang ni memang ada, kalau ikut mazhab juga ada yang tak letak angkat tangan apa semua, tu perbahasan yang berbeza, ada khilaf yang berbeza, tapi kita ikut
norma setempat lah, norma setempat ikut mazhab Syafi'i kita, macam mana cara solat insya-Allah. Jadi ada soalan tak? Ada soalan-soalan? Okey, kalau ada soalan boleh dalam chat. Tadi ada soalan satu Ustaz daripada ni tadi. Soalan tentang lupa bawa telepon, main sendiri dalam bilik tanpa tutup tangan kan ni. Macam mana Ustaz? Selagi dia tutup aurat sah solat dia, Ustaz. Tapi dia nampak tangan, dia duduk dalam bilik sendiri, tangan nampak. Dia jadi apa yang kita bincangkan tadi, solat aurat itu adalah apa yang terbuka, yang terlihat. Jadi kalau kita nak menutup aurat, maksudnya dalam solat tadi syarat dia kenapa tutup semua aurat kita yang perempuan ya, kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Boleh lah. Maksudnya diperbolehkan ya. Okay. Ini benda-benda yang inilah yang akan boleh dibincangkan ya. Jadi kalau tak ada, okay, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi soalan, Rina ada soalan Rina? Saudari Rina, ada soalan tak ada? Okey, saya nak raikan yang selalu ikut kelas-kelas kita ni. Okey, alhamdulillah bersama kita ni ada banyak juga wakil sepejabat saya daripada pejabat agama, masya-Allah. Ustaz Zaroni, Ustaz Hafizwani, dan juga pegawai meja untuk pengislaman kita, Ustazah Nur Hayati. Dah keluar balik. Okey, tadi sebentar tadi dia ada masuk. Okey, dia pegawai meja untuk hal ehwal pengislaman. Jadi tapi apapun kita punya sesi ni ada direkam. Jadi insya-Allah boleh dilihat kembali kemudian lah. Jadi bersama kita hari ini ada dua saudara baru Islam kita, insya-Allah dalam sebelah sini. Kita mohon izin untuk minta untuk buka mikrofon boleh? Buka mikrofon dan buka kamera. Sebab semua yang hadir hari ni semua nak tengok kan siapa yang nak syahadah hari ni. Jadi saya akan tolong pinkan lah. Okay, saudara Betty dah masuk belum ya? Tadi dia keluar masuk. Dia dah masuk Saudara Betty daripada Kampung Pejuang, tapi dia ada rumah di dekat Desa Pujut. Alhamdulillah. Beliau okay, mana dia? Kita dahulukan yang lelaki dulu. Okay, mana ni? Saya nak pin dia punya gambar. Saudara Betty dah buka. Ni saudara Melissa. Okey. Manakah saudara Melissa dah buka dulu, kita dahulukan saudara Melissa boleh? Okey. Okey Ustaz. Ini saudari Melissa Latif. Okey, alhamdulillah untuk makluman semua. Abangnya dah awal lah. Awal dah memeluk Islam. Okey. Jadi beliau dah berasal dari Miri. Sekarang ni kerja di Hotel Meris setengah bekerja ni sebenarnya. Setengah bekerja, alhamdulillah. Okay, kita testing mikrofon dengan suara dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pandai jawab salam sudah. Okey. Jadi saudara Betty kita mungkin ada masalah talian. Jadi kita alhamdulillah abangnya dah bersama kita. Ni abang dia Alif. Okey, Alif ni jumpa balik schoolmate saudara IT kita sama sekolah dulu, sekolah sains. Jadi insya-Allah hari ini kita akan dengan syahadah daripada saudara Melissa. Ustaz Syarul, kita bimbing boleh Ustaz? Ya insya-Allah. Cara biasalah tanya soalan dulu insya-Allah. Okey, jadi silakan Ustaz untuk kita bimbing syahadah kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bakal menerima ya seorang yang akan kembali kepada fitrahnya, dan alhamdulillah insya-Allah selepas ini kita akan menerima saudari kita yang baru. Tahniah saya ucapkan dan syukur alhamdulillah kerana Allah telah memberi hidayah kepada saudari ya. Boleh tahu siapa nama tadi? Melissa. Okey, saudari Melissa, alhamdulillah. Ini salah satu nikmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang kembali kepada fitrahnya ya, Nabi dah kata Allah tidak akan memandang lagi setiap kesalahan-kesalahan kita. Allah tidak akan memandang lagi setiap dosa-dosa kita. Kerana kalau kita dah kembali kepada fitrah iaitu Islam, maka Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita, hidup kita yang baru, agama kita yang baru, hati kita yang baru. Jadi saudari Melissa, saudari masuk Islam ini adakah dipaksa atau tidak? Tidak. Tidak. Rela masuk Islam rela hati ya.
Ya. Ya, tidak diugut ya, tidak di apa-apa ya. Alhamdulillah. Baik, saudari, ingin saya katakan setelah saudari masuk Islam nanti berarti saudari telah menganut agama yang baru dan agama yang lama akan ditinggalkan. Namun bukan berarti kita meninggalkan agama lama, kita meninggalkan keluarga-keluarga kita, tetaplah bersilaturahim dengan mereka, kawan-kawan kita dan sebagainya. Cuma kita ada peraturan-peraturan baru di dalam Islam. Saudari Melisa dah bersedia? Ya, sedia. Ada apa persoalan? Tak ada. Tak ada ya, Alhamdulillah. Baik. Saudari, boleh saya mulakan ya? Boleh. Baik. Angkat tangan kanan dengan menggunakan jari telunjuk ya. Seperti yang Ustaz Syariman ajar tu. Okey, baik. Itu tandanya kita akan bersaksi selepas ini ya. Saya baca, saudari ikut ya. Okey. Okey, disaksikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Ashhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahawa bahawa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahawa bahawa Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu itu persuruh Allah. pesuruh Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih saudari Melisa. Dan hari ini, mulai saat ini, detik ini, hari ini, saat ini, tahun ini, saudari Melisa telah sah menjadi orang Islam dan menganut agama Islam. Semoga kita doakan semoga saudari Melisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini menjadi sejarah lagi buat kita ya. Ada orang dah masuk Islam, dah menganut Islam, alhamdulillah. Allah telah memberi satu cahaya yang sangat terang benderang buat saudari Melisa, disaksikan oleh rakan-rakan kita, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada saudari Melisa. Kami doakan semoga saudari Melisa sentiasa dalam rahmat Allah, perlindungan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saudari Melisa, tahniah sekali lagi. Tahniah kepada abangnya dan kepada seorang adik juga sebagai orang Islam. Okey, mungkin ada ucapan daripada abang. Abang nak mengucap satu? Abang nak mengucap ke? Okey. Ni live daripada KL ya, daripada Kuala Lumpur. Subhanallah, abangnya di Kuala Lumpur. Mungkin jadi mungkin ada nak pesanan untuk adik Nia sebab mungkin sesuatu yang yalah satu besar sebab keluarga masih belum lagi Islam mak bapak masih belum Islam ni insyaAllah kita akan usahakan untuk ziarah. Jadi ni permulaan untuk syahadah ni baru permulaan nak maklum lagi kepada keluarga nanti insyaAllah hajat semua insyaAllah kita harap kita doakan semoga dipermudahkan sebab bukan senang bagi kita yang lahir Islam mungkin tak dapat rasa apa yang mualaf rasa mungkin rasa kecewa mak bapak sekian-sekian dan yang ni kita tak dapat lalui lah. Ini saudari Rina pun mungkin ada pengalaman saudari Rina Emal kita, mualaf kita ya. Hanya mualaf saja dapat rasa. Kita hanya dapat membayangkan tapi diorang ni yang dapat merasa macam mana ni tadilah. Jadi kerana Allah jadi kalau abangnya ada nak ucap apa-apa? Kalau tak ada, saya teruskan dengan syahadah kedua kita lah. Syahadah kedua kita insyaAllah saudara Betty atau nama Islam nanti Muhammad Yusuf. Ni jauh sikit daripada Kampung Pejuang Kelurit kat area Subis. InsyaAllah
Tadi dia keluar masuk. Kita doakan semoga line dia okey. Sebab sekarang ni dia seorang manager ladang. Seorang manager ladang. Saya dimaklumkan kalau tengok borang permohonan dia manager ladang. Sekarang ni mana? Dah keluar balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh tak ada, dah keluar balik dah. Okay, ni bila masalah kita nak ada dah. Okay, saudara Betty? Betty Maja, kalau dalam participant list tu, Betty Maja, boleh buka mikrofon dengan ni sekejap? Mikrofon dengan kamera sekejap. Untuk ni tadi dia ada buka kamera awal tadi. Mungkin sebab line sebelah sana. Okay. Kalau dia di rumah mungkin okey lah kat desa Permai ni kan. Okay. Saudara Betty, saudara Muhammad Yusof. Okay, cuba masuk lagi sekali. Dia keluar masuk ya. Okay. Okay, boleh cuba buka ni, buka kamera. Okay, boleh Okay, saya cuba pinkan sekejap supaya semua orang dapat tengok siapa dia. Okay, Alhamdulillah tu yang mana orange Okay, sekejap. Saya pin sekejap. Pin to screen. Okay. Okay, handsome orangnya Subhanallah, sudah bersongkok sekian. Okay, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Betty Maja atau nama Islamnya nanti saudara Muhammad Yusof. Nama Nabi nama dua orang Nabi, nama Muhammad dan nama Nabi Yusof kita. Jadi kerana Allah, saudara Ustaz Muhammad Syarud, kami persilakan sekali lagi. Alhamdulillah. Bertanya soalan. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita akan menerima lagi seorang bakal menjadi saudara kita semua dan yang akan kembali kepada fitrah asalnya iaitu Islam. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada saudara apa tadi? Betty Maja. Betty Maja. Okey, baik. Macam mana bang? Dah bersedia nak masuk Islam? Dah bersedia ya? Sudah. Okey, baik. Baik. Saya nak tanyalah sikit ya. Adakah saudara masuk Islam ini disebabkan paksaan ataupun ugutan ataupun sukarela? Saya masuk Islam ni Ustaz dengan kerelaan hati saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau dah masuk Islam ini nanti tidak ada lagi agama yang lama, saudara akan masuk kepada agama yang baru, hidup yang baru, hati yang baru insya-Allah. Moga-moga dipermudahkan oleh Allah. Dah bersedia ya saudara? Sudah siap. Baik. Saya baca, saudara ikut ya. Buat angkat jari telunjuk kanan ke atas ya. Okey, baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Saudara Betty. Ya Allah, terharu saya Ustaz. Rasa nak menangis hari ini Ustaz. Ya Allah, dua orang telah kembali kepada fitrahnya. Tahniah saya ucapkan kepada
saudara Betty Maja kita yang bakal menerima nama barunya, yaitu Muhammad Yusuf. Ya, Nama betul. Nabi ya, nama Nabi Muhammad dan nama kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga Allah memberi ya kekuatan yang luar biasa kepada saudari Betty kita, saudara Betty Maja kita untuk beribadah kepada Allah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Tahniah saya ucapkan, alhamdulillah. Jadi kerana Allah Terima kasih Ustaz. sampai situ je lah. Sampai sini sajalah pertemuan kita hari tu. Jadi tanya sekali lagi kepada saudara Betty Maja. Sekurang-kurangnya saudara yang kebetulan saudara yang kebetulan semua dah telah ditakdirkan. Kita yang sehari ini sama-sama menyaksikan kesaksian dua orang saudara baru kita, iaitu saudari Melissa tadi dan saudari Betty kita tadi ya. Jadi kerana Allah, mungkin saya nak kongsikan sedikit sebelum kita bersurai. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Quran, surah yang paling panjang dalam Quran. Selepas ayatul kursi 255, ayat 257, Allahu waliyul ladzi amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang bermaksud Allah lah sebaik-baik pelindung. Allah lah sebaik-baik pelindung kepada kita. Kita mesti dapat baca terjemahan yang panjangnya ni tu. Kita buat terjemahan di situ. Jadi apapun kita kena yakin bila mana kita ada keyakinan gini tu, ada nur, ada nur dalam hati kita, ada hidayah daripada hidayah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bahawa Allah akan melindungi kita. Memang banyak lagi ujian Allah lepas tu, sebagai seorang mualaf, banyak lagi ujian, tentangan dan mungkin kawan-kawan kita ada sekian mula menolak dan sebagainya. Kita insyaAllah, saudara baru Islam kita, bagi kita Islam, kita akan jadi bantu untuk meringankan beban. Sebaliknya kita wujudkan adanya Baitul Mal dan sekian dan adanya majlis Islam dan Jabatan Agama Islam sendiri untuk membantu mualaf-mualaf kita. Jadi kerana Allah bagi kita yang hadir di sini yang tahu bahawa ada dua orang saudara baru kita. Jadi jangan kalau kita ada kemampuan untuk membantu, kita tanya kabar mereka insya-Allah. Dari masa ke masa tanya kabar mereka, insya-Allah dapat kita bantu meringankan cabaran ujian yang Allah bagi kepada jadi tapi yakinlah bahawa Allah bersama orang-orang yang ada keyakinan, yang ada iman. Yang ada iman, have faith tu maksudnya Allah is the protector for those who have faith. Allah yang ada iman. Jadi kita kena usahakan untuk sentiasa yakin bahawa Allah pelindung kita. Jadi setelah memeluk Islam, pastinya kita kena redha, agama yang kita telah pilih ini. Sebenarnya saya ada agama yang selain daripada agama Islam. Jadi kita kena kata orang ready to billahi rabba, bila Islam dunia, kita kena reda Tuhan Allah sebagai Tuhan kita, pemilik kita, dan Islam sebagai agama, cara hidup kita. Kita dah bincang dalam bahagian awal, Islamnya sebagai cara hidup, makan yang halal, buat solat kita kena tunaikan 5 hari kan. Jadi apa yang Allah suruh, apa yang Nabi ajar, kita ikut segala-galanya tanpa soal. Tanpa soal kita ikut saja. Kena Allah suruh semayang. Supaya soal, sebelumnya Allah tahu apa baik untuk kita tunaikan. Apa yang baik, apa yang halal, apa yang baik untuk kita. Jadi kita kena ikut aja apa yang Allah suruh. Jadi demikianlah kelas kita. Kami rasa banyak di soalan. Jadi siapa yang belum lagi yang bersama kita online, yang bersama kita secara online dan mungkin nak bersama dalam grup WhatsApp kita, nak bertanya soalan, boleh kita join grup WhatsApp. Kami share dalam iklan tadi. Ada grup WhatsApp, boleh join siapa yang belum join untuk bertanya-tanya soalan lah lepas tu. Jadi tepat 11.30. Jadi kita akhiri majlis ilmu kita hari ini. Sebenarnya macam yang Nabi ajar kita, akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Pada bacaannya, subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan suratul As, wal As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Okey, insyaallah sampaikan ilmu tu yang kita dapat hari tu kepada yang setiap bersama kita. Dan insyaAllah boleh tengah ulangan dekat YouTube dan Facebook Miri Muslim Community. InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.